Kita duk rajin dengar, bila duk dengar kuliah, duk dengar tazkirah tuan-tuan ni, duk dengar ceramah, ustaz-ustaz dia rajin sebut perkataan berkat ni. Benda perkataan, antara perkataan yang rajin kita duk dengar bila dengar kuliah dan sebagainya, nombor 1 perkataan berkat, nombor 2 perkataan rahmat, nombor 3 perkataan nikmat, nombor 4 perkataan redha, nombor 5 perkataan ikhlas. Ni antara perkataan familiar words. Perkataan-perkataan yang famous, yang masyhur, yang well known, ustaz-ustaz duk sebut. Tapi bila kita tanya satu persatu apa ta'rif perkataan-perkataan tersebut, kita tak boleh nak jawab, tuan. Contoh perkataan berkat ni. Berkat kita rajin dengar, tapi bila kita tanya makna apa berkat ni? Berkat ni noh. Tapi kalau di Sungai Petani adalah restoran berkat satu, tu dia tahu. Makna berkat tak tahu. Apa makna berkat, tuan? Berkat barakah ni tuan-tuan, makna dia ziyadul khair, bertambah kebaikan. Makna dia lebih dan lebih dan lebih, sentiasa lebih kalau ada keberkatan. Contoh bagi mudah faham apa makna berkat. Kita duduk dalam kawasan Seberang Jaya ni dalam keadaan aman, betul tak? Aman lah, aman damai oleh kerana tak ada peperangan. Aman nampak pada zahir, pada hakikat tak aman, tuan-tuan. Tak, hakikat tak aman. Yang sebenar-benarnya memang kita duduk dalam keadaan tidak aman. Aman kita ni pada zahir, mata memandang oleh kerana tak ada perang dan sebagainya. Tapi pada hakikat semua manusia duduk dalam keadaan tidak aman. Mana dalil dia kita duduk dalam keadaan tak aman? Balik pergi tengok rumah masing-masing. Ada pintu, ada tingkap. Dekat tingkap kita bubuh tingkap saja kan kita bubuh grill besi tu. Kat pintu rumah kita bubuh pintu saja kan kita bubuh grill besi tu. Pasal apa kita bubuh grill besi penghadang tu? Pasal kita takut penyamun mai pecah rumah. Tu bukti kita duduk dalam hakikat tidak aman, tuan-tuan. Walau pada zahir nampak tak perang dan sebagainya, tapi hakikatnya memang tak aman. Duduk, tuan-tuan ni, tingkap kalau ada 5 lah pagar grill tu, tuan-tuan ni. Pasal apa? Pasal kalau tak bubuh, jam kita. Dalam duk bubuh, depa pecah agak pecah masuk rumah. Kalau tak bubuh, lagi mudah depa masuk. Sebab tu jangan kita belagak sombong. Bila rumah kita lagu tu, tuan-tuan, kita duk pizu negara, bawa anak-anak pergi tengok binatang, cuti-cuti sekolah kan. Pizu Taiping, pizu negara, tengok panda, liang-liang, baru beranak, seronok seorang tu. Dia tak tahu orang meluat ke dia boleh pergi bubuh pula. Oh, saya melahirkan rasa suka hatilah kerana panda di zoo negara yang kita beli hari itu sudah melahirkan seorang anak. Nak pergi tengok panda di zoo, bila kita pergi jangan marah ni, tak nak kenal dengan siapa. Bila kita pergi tengok binatang di zoo negara, tuan-tuan, depa bubuh dalam pagar. Orang hutan, monyet, kera, bubuh dalam pagar tu pula besi-besi. Kita pun tengok, adik tengok tu, itu orang hutan. Orang hutan tu pula duk pegang pagar lagu tu, duk minta makanan. Kita gelak pada muka tak ada makanan tu, pada muka duk tenggek di pagar. Kita gelak kat binatang oleh kerana duk gantung di pagar. Kita tak sedar diri. Kita balik di rumah, postman mai hantar surat, kan? Pompon surat. Kita pun pergi duduk di pagar lagu tu, lebih kurang nak orang hutan lah. Cuma kita handsome sikit ya. Jangan marah, tuan-tuan weh. Saja nak bagi sedar diri supaya kita tak sombong bongkak sangat. Orang lah ni, tuan-tuan, oleh kerana ada jawatan pangkat ni, dia bongkak, belagak, sombong. Padahal Allah Ta'ala nak bagi tazkirah, i'tibar. Allah Ta'ala hantar main binatang ya, supaya manusia sedar diri. Allah Ta'ala hantar binatang ya, tapi oleh kerana kita tak gunakan akal fikiran kita untuk berfikir keindahan ciptaan Allah, kita jadi belagak sombong. Betul tuan-tuan muslimin muslimat, Allah Ta'ala cipta kita ni manusia untuk jadi khalifah atas muka bumi ni. Khalifah ni ketua yang memimpin lah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan ni, aku nak buat manusia ni jadi khalifah. Malaikat tanya, takkan nak buat ya Allah manusia ni akan mencetuskan peperangan, menumpahkan darah dan sebagainya.
kami ni tak cukup ke kami duk bertasbih kepada kamu ya Allah? Allah Ta'ala sebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa? Daripada kamu. Yang kamu tak tahu, aku tahu, kata Allah. Tuan-tuan manusia, Allah Ta'ala cipta kita manusia jadi khalifah, tapi oleh kerana hawa nafsu kita, hati kita yang kotor, kita berasa kita hebat. Betul kita hebat, tetapi kadang-kadang tuan-tuan kita terlampau meninggi diri, terlampau bongkok sampai kita lupa asal usul kita. Allah Ta'ala hantar mai binatang haiwan untuk kita ambil manfaat iktibar, tuan-tuan ni. Kita lebih pada makhluk yang lain oleh kerana Allah Ta'ala kurniakan akal fikiran kepada kita. Kalau tak ada akal fikiran ni, sama naik dengan depa saja. Dalam ada akal tu tuan-tuan, kalau kita nak buat perbandingan kita dengan haiwan, Allahu Akbar, kalah teruk kita ni. Sabit kita ni ada akal fikiran, kita ni tinggi kedudukan di sisi Allah berbanding dengan makhluk yang lain. Tuan-tuan, kalau nak compare kekuatan, nak compare kelajuan, manusia dengan binatang tak boleh lawan. Kita tengok tuan-tuan ni, manusia kita banding dengan kuda sudah. Kuda bukan ada akal, dia ada otak. Tapi kita tengok kelajuan, siapa lagi laju? Manusia dengan kuda. Tuan-tuan, kuda ni ada 7 spesies. Tengok National Geographic tu. 7 spesies kuda. Kuda paling laju, spesies paling laju, spesies antelope. Kuda orang duk lumba kuda. Atau kuda paling laju tu 115 km sejam bila dia lari. Cuba lumba lari dengan manusia. Jangan ambil orang seberang jaya. Orang seberang jaya lari tak larat, makan banyak. No, ambil pelari pecut dunia, Usain Bolt, 9 point berapa saat 100 meter. Suruh dia lumba lari dengan kuda antelope, tengok siapa menang. nak adu kekuatan. Allah Ta'ala hantar main binatang supaya manusia ni sedar diri. Kalah teruk entah ni manusia. Allah, ustaz, kuda boleh? Kuda paling laju. Ambil kecil sikit, okey. Ambil cheetah. Tengok Animal Planet kan. Jangan duk tengok Planet Hollywood saja. Tengok kerutan datang tu, cheetah tuan-tuan ni, datang yang lari 130 km sejam kelajuan. Kalah dah manusia. Allahu Akbar. Komannya kita ni kalau kita sedar diri tuan-tuan, hinanya kita di sisi Allah. Wa quliqal insanu dha'ifa. Cheetah boleh ustaz. Ambil hak paling lemah sikit, ambil hak koman-koman sikit binatang. Okey, kita ambil hak koman sikit, ikan. Ikan kira koman lah tuan-tuan ni. Duk layang, duk atas darat lama, mati. Tapi ikan kalau nak banding dengan manusia, tuan-tuan, siapa kuat Siapa kuat lagi? Ikan yang berat dia 5-6 kilo banding dengan manusia yang berat 80 kilo, tinggi 5 kaki 7 inci. Jawab dia ikan. Tuan-tuan tengok bila kita pergi mengai, kaki-kaki mengai dia patah. Mengai tenggiri di laut tu. Bawa pula mata kai bukan satu, cabang 3 mata kai. 3 mata kai bubuh umpan. Lempak tuan-tuan ni. Baling tengah laut, casting. Board pula, mesin pula pakai Shimano full bearing. Oi, tali tuan-tuan 0.8 punya tebal. Nak mengaikan laut dalam. Bila ikan tenggiri sangbak umpan kita, 3 mata kai duduk dalam mulut dia. Kita boleh bawa naik di atas bot senang. Ke dia lawan dulu? Padahal mata kai sangkut di mulut tu. Dia lawan dulu ke dia serah diri terus? Kita tarik tu senang ya ke? Ataupun kita kena tarik tu. Kadang-kadang sampai patah bok. Tu ikan tuan-tuan ni. Sedangkan mata kai lekat di mulut dia dalam keadaan sakit, dia tak serah diri, dia tak give up senang-senang. Dia lawan dulu kurang-kurang 20 minit. Kalau hang nak aku, hang lawan dulu lah. Kita tengok siapa menang. Tuan-tuan, ikan silap-silap dah kunci dah Shimano mesin tu. Dia tarik pula keluar tali. Tu ikan tuan-tuan baru berat 6 kilo. Banding dengan kita tengok, ambil mata kai, cucuk di mulut kita, bagi bok kat kawan kita, hang tarik tengok kita lawan tengok siapa menang. Boleh? Jangan ambil mata kai besar, ambil mata kai kawan tu. Hak halui tu. Selit sikit sudah ha. Jangan tunggu dia tarik, dia tak tarik. Jangan sakit. Komannya kita, koman sungguhlah tuan-tuan ni. Nak banding dengan ikan kita tak ada. Allahu Akbar. Ikan boleh ambil binatang hak kecil ustaz. Okey, hak paling kecil lebah. Allah Ta'ala sebut cerita lebah dalam Quran. Banding dengan manusia, siapa kuat lagi? Lebah dengan manusia. Sajalah sebut perbandingan binatang dengan manusia ni supaya kita ni sedar diri. Lebah dengan manusia siapa kuat lagi tuan ni? Jangan kata satu kumpulan, sekok kita lari dah, sekok lebah.
Duk main kok keliling kita, memang kita lari sekok lebah pasal kita tahu kena sengat sakit. Tak percaya nak try kekuatan, pi cari sarang lebah, pi duduk tepi sarang lebah tu, try selfie tengok tangkap gambar. Bukan nak pi kacau, nak pi tangkap gambar je. Nak post dalam Facebook. Lebah tu kalau tengok kita pi duduk sebelah sarang dia marah. Padahal kita bukan nak kacau, kita nak tumpang glamour. Lebah weh, hang tak boleh kacau aku. Aku tangkap gambar rumah hampa, aku buat dalam Facebook, ramai orang tengok, hampa popular, hampa jangan marah. Lebah faham tak? Dok pi duduk sebelah try tangkap gambar, sekok nampak, dia ajak geng, lari tak cukup tanah kita. Padahal lebah ada besar tu. Nampak komannya manusia, Allahu akbar. Sebab tu Allah Taala sebut ulaika kal an'am. Macam binatang kita ni, binatang ternak pula tu, bukan binatang liar. Binatang ada dua jenis, binatang ternak, binatang liar. Binatang liar ni tuan-tuan hak duduk lautan tu, boleh survive kalau orang tak suar makanan. Dia boleh cari sendiri, tempat duduk dia buat sendiri. Berbeza dengan binatang ternak yang manja. Orang kena buat lau kandang, orang kena buat reban, kena suar makanan, kena tukar ayak dan sebagainya. Tuan-tuan ni beza tuan ni. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut kita ni macam binatang liar, macam binatang ternak. Pasal binatang ternak ni duduk paling bawah kali. Sebab tu tuan-tuan, kita manfaatkan akal fikiran kita yang Allah Ta'ala bagi ni. Jangan sama taraf kita dengan binatang. Biarlah kita lebih, tuan-tuan sebab ni. Lebih tu lagu mana? Gunakan sebaik mungkin akal fikiran kita untuk mengesahkan Allah. Gunakan sebaik mungkin kekuatan tenaga yang Allah Ta'ala bagi kat kita untuk melakukan ibadah, obedience, obey, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu tuan-tuan ni, nak bagi beza. Barulah hidup kita ada keberkatan. Yang disebut keberkatan tu dia sentiasa lebih bertambah kebaikan, ziyadul khair. Contoh kita duduk dalam keadaan aman tuan-tuan ni. Bila kita duduk dalam keadaan aman, tapi kalau Allah Ta'ala campakkan keberkatan, kita akan berasa lebih aman. Tuan-tuan ni, lah ni nampak macam aman, tapi kalau kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, contohnya melaksanakan undang-undang hak Allah Ta'ala, hudud, qisas, ta'zir, diyat, keamanan kita ni akan jadi lebih aman. Kalau kita duduk dalam keadaan makmur, lebih makmur. Entah. Tapi oleh kerana kita belagak sombong, kita tumpang di bumi Allah, kita tak mau buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kita pi di rumah orang, kita tak mau ikut peraturan rumah orang tu, kita pakai masuk rumah orang tu pakai kasut. Assalamualaikum. Salam, sat. Kita terus buka pintu masuk rumah kawan kita dengan kasut tak buka. Masuk bukan duduk di ruang tamu, pergi sampai dapur, masuk dalam bilik, padahal itu rumah orang. Tuan rumah marah tak? Tuan rumah marah. Alah tuan-tuan ni, hampir keluar, ni bukan rumah hang, ni rumah aku. Ikut cakap sikit nah. Tuan. Sebab tu yakinlah kepada janji Allah. Allah Ta'ala nak kawal manusia yang penuh dengan hawa nafsu ni. Sebab tu Allah Ta'ala buat main undang-undang. Kita tu kata sombong, bongkok tuan ni. Pasal apa tuan ni? Pasal kita tak faham sungguh apa itu hudud, apa itu qisas, apa itu ta'zir, apa itu diyat. Ya Allah Ta'ala buat turun dalam Quran tu tuan-tuan, tak lain tak bukan nak mengawal manusia, nak kawal, nak kontrol nyawa. Ni nak backup nyawa tuan ni, nak mempertahankan nyawa manusia, nak mempertahankan akal manusia, nak mempertahankan harta benda manusia, nak mempertahankan keturunan manusia, nak membendung nyawa ni tuan-tuan muslimat, diberi hukum diat ataupun qisas. Kita bunuh orang dengan sengaja, ikut hukum Islam, dia mesti dibunuh balik, melainkan ada kemaafan daripada keluarga si mangsa. Tu nak mempertahankan nyawa manusia daripada melayang. Sengaja bunuh, wajib bunuh balik. Tak sengaja bunuh, accident contoh, dia kena ta'zir. Ta'zir ni datang apa? Denda ataupun penjara ataupun bayar duit ataupun rotan. Tu kata nak mempertahankan nyawa. Bukan senang-senang. Nak mempertahankan keturunan, ada hukum zina. Tuan-tuan, hukuman ke atas penzina 100 rotan. Nak mempertahankan akal fikiran, ada hukum bagi orang yang mabuk minum arak, 40 rotan. Zaman Sayyidina Umar bagi double, 80 rotan kepada peminum arak. Nak melihara akal fikiran, tuan-tuan. Nak memelihara apa lagi? Harta benda, ada hudud. Curi barang, sabit kesalahan, kena potong tangan. Tapi sebelum nak kena potong tangan tu, nak kena kaji dulu.
Kena buat siasatan dulu. Benda apa yang dia curi? Kalau dia curi benda yang sah di sisi syarak, sabit kesalahan, cukup kiraan dan sebagainya, ada saksi lengkap, baru boleh potong tangan. Tapi kalau dia curi benda yang tidak bernilai di sisi syarak, contoh benda yang tak ada nilai di sisi syarak ni, apa dia? Alat muzik. Curi puluh ribu tuan-tuan dia, tak boleh sabit dengan hudud. Pasal tak ada nilai benda tu di sisi syarak, di sisi Islam tak ada nilai alat muzik ni. Walaupun berpuluh ribu harga dia. Tuan-tuan ni, nak pi ke potong tangan tu banyak lagi tuan-tuan ni, kita nak kena mengaji. Allahu Akbar. Curi harta benda adik-beradik, suami curi duit bini. Jaranglah suami curi duit bini. Yang selalu bini curi duit suami, itu kerap lah. Tuan-tuan ni, tu pun bukan boleh kena hudud, kena takzir dia. Takzir tu 3 benda: rotan, tak rotan, denda dengan duit, tak denda dengan duit, penjara. Ikut kearifan hakim. Tuan-tuan, curi barang, kemudian dia ditangkap, kemudian dia memulangkan kembali barang tersebut, maka tak dipotong tangan tetapi diberi hukum takzir. Oi, banyak tuan-tuan ni nak kena teliti, go in detail. Dia curi barang, dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, kena dakwa di hadapan hakim dalam mahkamah. Kemudian si pencuri ni mempertikaikan, argue dengan saksi-saksi yang memberi keterangan kepada dia. Dia kata, saya yang Arif, saya tak percaya kat 2 ekor saksi ni. Depa ni orang Pasik. Hari tu saya nampak depa main 6 ekor. Semayang pun dak, tuan Kim oi. Pi mayang Jumaat dak. Orang masuk mayang dalam, depa duduk teh motor balik rokok dah, okey. Lagu mana depa nak bagi keterangan atas kesalahan saya? Saya mempertikaikan credibility 2 orang saksi ni. Maka hakim wajib siasat saksi tu dulu. Tengok betul kan depa ni minum ekor ni, tengok sungguh. Maka tak boleh jalan hukum hudud pada pencuri ni pasal saksi tu fasik. Oh, panjang cerita tuan-tuan weh. Tapi dah kita tak mau mengaji. Orang kata tak mau laksana, kita pun ikut kali. Elok dia terjun lubang tik, kita pun kata nak terjun lubang tik kali. Sebab tu tak ada keberkatan. Lah ni teruk tuan weh. Lah ni bahaya sungguh. Anak-anak lah ni orang duk culik. Naik van, bawa pikut tadika apa tu, tengok budak-budak yang duk jauh daripada orang lain, ambil bawa masuk dalam van, senyap lagu tu. Di Sungai Tani kemarin dulu satu berita budak sekolah. Cubaan nak culik, alhamdulillah tak dapat. Bahaya tuan ni. Dulu kita waktu budak-budak kaya biasa pi mana tak apa Lah ni Allah Rabbi, lambat lepas. Asal barang jadi duit. Dulu barang material, lah nyawa manusia. Nampak? Kita lambat lepas ya tuan-tuan jenuh kita ni. Aman lagi? Tak. Pasal apa? Pasal tak ada keberkatan. Dia macam waktu masa ni daripada dulu sampai kelas sama je. Jarum tak bergerak laju, sehari 24 jam, seminggu ada 7 hari. Tapi beza tak dulu dengan lah? Beza tuan-tuan beza. Masa tu sama, 24 jam sehari, tapi beza. Pasal apa? Lah ni banyak benda kita tak boleh buat sehari. Dulu macam-macam benda kita boleh buat sehari. Makna dia apa? Allah Ta'ala dah cabut, tarik dah keberkatan waktu kita. Kita tak berasa lebih, kita tak bertambah kebaikan dengan perkara yang kita lalu. Sebab tu tak ada keberkatan. Berkat-berkat ni dia bertambah kebaikan. Nak tengok keberkatan dari sudut apa? Dari sudut harta benda. Kita Allah Ta'ala kurniakan harta benda melimpah ruah. Kan kita duduk di akhir zaman ni, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yafidhal mal wa tazharal fitan wa yuktharal harju. Al-hadis ila akhir hadis. Nabi kata tak berlaku kiamat sampai kamu tengok harta benda melimpah ruah. Kita duduk di zaman dia lah ni. Melimpah ruahnya harta benda ni tuan-tuan. Sampai kadang-kadang kita pergi cek dalam akaun ada 2.6 bilion. Tu dia. Banyaknya harta kita. Ada orang boleh derma ambil. Tu kira melimpah ruah tu harta benda. Tu saya ingat senang kau nak derma sampai banyak tu. Banyak mana 2.6 bilion ni? Bukan RM2 nak upang. Guna buat keluar sehari 5,000. 1,400 ton baru habis. Punya banyaknya harta benda. Sehari buat keluar 5,000. 1,400 tu 1400 tahun lebih baru habis duit 2.6. Bukan 7 keturunan, 30 keturunan terkedarah tak habis lagi. Tuan ni, punya banyaknya harta benda melimpah ruah tu tanda akhir zaman lah tu.